asal pembahagian adalah mengikut hukum faraid. Kemudian kita nak bagi macam mana? Adakah kita ni 1 sen, 5 sen pun kita nak bahagian kita? Inilah masanya kita nak tengok sama ada kita ni hubungan dengan adik-beradik ada baik ataupun tidak, ada tolak ansur ataupun tidak, ada kasih sayang ataupun tidak. Kita patut dapat patut dapat berapa? Kalaulah nilai dia 144,000, kita patut dapat 26,000 nilaiannya. Kita nilai harta tu, tengok. Okey, kemudian kita ambil satu tanah. Satu tanah tu hanya 20,000 je nilaian dia. Kita kurang 26,000. Adakah kita reda ataupun tidak? Tak apa, saya reda. Hal lebih tu kamu ambil. Ini patutnya. Asal pembagian adalah mengikut hukum faraid. Tetapi reda meredai adalah sebaik-baiknya. Bila tak boleh bincang, hak ni tak boleh reda, tak reda, okey, semua tanah kita masuk nama semua. Itu pesen lama. Boleh buat, tapi merugikan kita. Dari segi ekonomi kita rugi. Cara pengurusan yang baik adalah kita nak kena ada sifat reda meredai. Kita boleh nak ikut faraid 100%. Kita dapat tanah tu, 1 gram tanah, harga dia 20,000, 6,000 lagi kita kurang. Kita patut dapat 26,000. Orang yang dapat lebih, sila bayar kat kita. Kita bincang elok-elok. Dia tu tak apa, dia bayar. Ikut faraid lah tu. Tapi nak kena bincang. Kereta macam mana? Takkan nak bagi ambil tayar seorang, ambil steering seorang, ambil cushion. Tak. Wajib kena bincang. Kan? Okey. Habis bab tu. Itu baru sikit baru gambaran saya bagi. Hukum faraid ni dia bermula daripada Al-Quranul Karim, ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Ayat 11 dia bermula daripada yusikumullah fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unsayain. Lepas tu dia ayat 12 dia bermula daripada walakum nisfu ma taraka azwajukum. Walakum, dan bagi kamu nisfu. Tahu nisfu? Kita baru lepas nisfu Syaban. Nisfu Syaban, mana setengah bulan, mana kita dapat setengah. Laki-laki dapat setengah lah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Bagi kamu wahai suami dapat setengah daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri kamu. Sekiranya isteri kamu yang meninggal itu tidak mempunyai anak. Ni bukan sepencarian ni. Kita bercakap tentang faraid. Kalau Ahmad nisfu, hak jumpa saya ada baru ni, nama Wahid nisfu. Wahid tu satu setengah. Saya cukup 2. Okey, kemudian dia asas-asas hukumnya sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' ulama. Mempelajarinya adalah fardu kifayah. Maknanya macam sembahyang jenazah juga. Kalau tak ada orang yang tahu, semua tanggung dosa belaka. Kalau dah ada orang yang tahu dalam qaryah ataupun dalam mukim tu, dalam negeri tu, maka terlepaslah dosa masing-masing. Tapi sepatutnya masing-masing ambil tahu. Sebab setiap orang akan mengalami faraid, akan mengalami. Sebab kita ada ayah, kita ada mak, kita ada atuk nenek, kita ada isteri, kita ada suami, kita ada anak-anak. Siapa yang akan meninggal dulu, kita tak tahu. Kalau kita mati dulu, maka anak-anak ataupun waris-waris kita lah yang akan menguruskannya. Tapi kalau mereka tu mati dulu, kita lah yang akan mengurusnya. Okey, fokus pembelajaran kita faraid ni, apa yang orang nak belajar dengan faraid ni, yang pertama nak tahu siapa yang berhak. Yang ni pun 5 hari 5 malam tak selesai. Sebab tu ramai orang bergaduh. Bergaduh apa? Tentang berhak ataupun tidak. Bab tu je, bukan bahagian lagi. Dan ni dapat ni orang lelaki ni, belah lelaki ni mesti kuatnya. Ni kata tak, dia tak boleh. Macam-macam cerita. Okey. Yang kedua, nak tahu kadar bahagian. Dah kalau dapat berapa? Banyak ke, sikit ke? Kemudian tata cara pembahagian, macam mana nak mengira. Lepas tu, apakah kita ni nak bincang, cara mana kita nak bincang. Bincang ni yang payah. Orang tak tahu nak bincang apa. Sebab tu tak boleh nak bincang. Sebab tu tak selesai. Sebab tak boleh nak bincang, tak tahu apa nak bincang. Nak mula daripada mana.
faraid pun tak faham. Dah ni siapa dah dapat banyak, berapa banyak. Kalau mati, ketika mati itu isteri masih dalam iddah. Bila masih baru bercerai seminggu, maka matilah suami, bekas suami itu. Dapat dah pusaka? Belum boleh jawab lagi. Ada maklumat lagi. Apa maklumatnya? Bercerai itu talak raj'i ataupun talak ba'in. Talak 1, talak 2 ke talak 3? Talak 3 out. Walaupun baru mati, baru cerai sehari dah mati, tak dapat. Tapi kalau bercerai talak 1 ataupun talak 2, masih berhak lagi sebagai isteri dia lagi. Berhak terima, boleh tuntut pusaka. Okey. Faham? Habis kata. Ini dalam Quran. Lepas tu bahagian waris ni hafal sikit. Suami dapat setengah daripada harta lepas dia berkahwin. Tadi saya lupa nak sebut tadi, walaupun berkahwin baru 5 minit, belum apa-apa lagi, sudah meninggal dunia, maka berhaklah pasangan menerima pusaka. Saya terimalah akan nikahnya Semet binti Awang dengan mas kahwin RM100 tunai. Darah pun naik, darah tinggi. Tak ada baca taklid lagi, dah jatuh dah. Mati. Berhak tak isteri terima pusaka? Berhak. Semalam saya dalam radio, hari Isnin baru ni, ada orang soal dalam radio. Harta tu dapat daripada ibu bapa dia lagi yang pusaka. Tak ada kena-mengena dengan isteri ni bila dia mati. Adakah isteri tu berhak? Berhak. Sebut dia sebagai isteri, tak kira harta daripada mana, asalkan harta ni harta suami dia, maka dia berhak terima pusaka. Kalaulah dia kahwin dengan anak teruna, maknanya isteri tu dapat berapa? 1/4 daripada harta. Kalau dia kahwin dengan duda yang sudah ada anak, maka dia dapat 1/8. Jadi kalau nak banyak, jangan kahwin dengan duda yang beranak. Lepas ni ada lagi. Allah, banyak lagi. Harta ni pula. Okey. Bercabik dengan adik-beradik ni, ada satu cerita lah. 2 beradik saja, satu laki-laki, satu perempuan. Jadi yang laki-laki ni abang, yang laki-laki tu abang, kemudian yang perempuan tu adik. Harta ada 150,000. Dalam masa pembahagian, masa ni depan saya, dalam masa pembahagian, saya tanya laki-laki tu, abang, cik nak bagi macam mana ni? Dia kata saya patut dapat 2 bahagian, saya laki-laki, tapi saya 2 beradik je, saya bersetuju nak bagi sama banyak. Okey, tanyalah yang perempuan pula, macam mana? Setuju tak setuju? Kena tanya juga. Setuju tak setuju? Dia jawab, saya tak setuju. Terkejut abang dia. Dia kata sebab begitu. Sebab apa tak setuju? Kan abang bukan ambil lebih, ni kita bagi sama banyak. Sebab kita 2 beradik je. Tak, saya tak setuju. Terkejut dia. Dah nak bagi macam mana? Abang dia tanya, nak bagi macam mana? Saya tak mau pusaka ni. Lagi dia terkejut. Dia kata sebab apa ni, mengajuk ke? Apa dia jawab? Saya nak balas budi abang, semua saya serahkan. Menangis abang dia. Menangis abang dia, keluar air mata. Sebab dia kata saya nak balas budi abang. Sejak saya kecil dulu abang jaga saya masuk universiti, saya sekarang senang, saya dah kahwin, saya dah senang. Saya duduk senang sekarang. Semua ni saya bagi kat abang. Itu Tuhan balas dengan cash. Sepatutnya kita ambil contoh yang begini. Tak perlu kita ceritalah yang tak elok-elok tu kan. Sebab apa kita nak meng-highlightkan yang tak elok? Orang menangis depan saya dalam masa pembahagian pusaka banyak. Kerana terharu, bukan kerana gaduh. Seorang jaga mak dia. Ni ambil satu cerita lagi. Seorang tu jaga mak dia. Perempuan yang jaga mak, selalunya macam tu. Bila perempuan jaga mak, okey, yang laki-laki ni dia tak jaga mak dia, dah sibuk dengan tugas harian.
Okey, budaya kita pun memang perempuan jaga mak. Lepas tu ada tanah-tanah dan duit. Tanah-tanah okey dia bagi-bagi, kemudian duit 15,000. Yang abang kata, yang lelaki kata, duit 15,000 ni saya suruh pada adik saya. Sebab dia yang jaga mak, saya nak bagi kat dia. Terkejut adik dia. Jadi sebab dia ikhlas jaga mak. Abang, saya tak minta ganjaran, saya tak minta balasan. Saya ikhlas jaga mak. Menangis adik dia. Dia betul-betul dia tak mau. Tapi Tuhan balas. Tuhan bagi cash kat dia 15,000. Banyak cerita-cerita yang begitu, yang banyak yang elok. Bukan banyak yang tak elok. Yang tak elok sikit. Bagi saya, yang tak elok tidak banyak. Ramai yang susah tapi dia habis gitu je. Tak ada orang tanya. Orang tanya susah dah Ustaz? Susah dah. Tak kata ya. Susah dah? Tak susah lagi. Oh, apa tak susah? Tanya dah susah ni dah. Gini. Jadi bagi saya, pendapat saya, banyak yang susah, banyak yang elok. Maka kita ambillah contoh-contoh yang elok. Yang tak susah itu tak banyak. Dia 10 tahun dia tak selesai lah juga. Ya. Jadi guna cukup tadi banyak-banyak habis modal tu. Saya rasa takat tu lah dulu. Ataupun nak kena berkesalan sikit. Ada yang nak soal dah? Yang nak bertanya, kena balik dah. Balik, kita balik. Tak ada kan? Okey.